Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Hai Puan. Sorry ganggu Puan malam-malam. Okay, tak apa sebab mungkin malam free sikit sebabnya anak saya masih lagi kat hospital Nabaya. So maksudnya malam okey lah. Siang tadi pergi sana kan. Okay. Puan, sebelum tu saya nak minta izin nak rekod kita punya temu Puan ni, boleh tak? Boleh. Okay, terima kasih Puan. Tujuan ni untuk apa Ni untuk saya punya assignment. Untuk assignment. Assignment subjek etika. Etika dalam kaunseling. Okay. Lepas tu nanti kena maksudnya rakaman ni kena hantar lah. Rakaman ni lecturer saya suruh saya upload dalam YouTube and hantar link je kat dia. Puan okey ke? Okey, tak ada masalah. Okey, terima kasih Puan. Ya. Okey, boleh kita teruskan? Okey, boleh. Okey. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Okey, selamat malam Puan. Okey, selamat malam. Sebelum kita teruskan, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Siti Mastura binti Adnan, pelajar kaunseling daripada UUM. Saya semester yang ke-6 sekarang, tahun 3. Dah nak habis lah tu. Dah nak habis dah. Okey, tujuan saya temu Puan dengan Puan malam ni adalah untuk saya mengetahui tentang etika kerahsiaan, komunikasi, privilege dan privacy. Sebelum saya teruskan kepada soalan saya, boleh tak saya nak minta Puan perkenalkan diri Puan dari segi umur, sekarang ni Puan bekerja di setting mana, tempoh perkhidmatan. Lepas tu Puan berada di kaunseling khusus kepada kaunseling apa? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Kak pun okey, makcik pun okey. Tapi Kak lah tau. Makcik tu macam tua sikit. Okey. Saya Kak Normi Hanim, perkenalkan diri. Normi Hanim binti Abdul Majid. Telah berumur tua dah ni, 50 tahun. Dalam perkhidmatan pendidikan ni telah sejak dari tahun 95. 20 lebih tahun dah. Okay, tetapi dalam bidang kaunseling bermula 2003. 2003 pada mulanya adalah di setting sekolah menengah, 2 buah sekolah menengah di Sungai Petani, dan kemudian pada tahun 2011 maknanya dah 11 tahun lah berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Bila di sekolah Kak Nomi setting kepada pelajar, kepada murid-murid. Cuma sekarang ni dah 11 tahun di Pejabat Pendidikan. Settingnya adalah fokusnya, sasarannya adalah guru dan juga AKP. Anggota kumpulan sokongan. Kerani macam tu lah. Jadi sekarang ni berkhidmat adalah kaunselor berdaftar, berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan bermula 2011 lagi. Maknanya telah 21 tahun di sini. Dan dalam bidang kaunseling ni dah 2003. Berapa tahun 2003, sekarang 2022. Macam tu lah, 19 tahun kot. Lebih kurang. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya pernah bertugas sebagai guru bimbingan kaunseling di sekolah dengan budak-budak, dengan murid-murid. Sekarang ni dengan orang dewasa lah. Kaunseling dengan orang dewasa. Jadi cabaran tu lebih mencabar lagi lah. Okey. Boleh tak Puan bagi, saya nak minta nombor KB dengan tempoh perakuan amalan. Nombor KB kalau nombor KB tu boleh dah kalau Kak Nomi WhatsApp? Boleh. Boleh Boleh, nanti saya minta melalui WhatsApp. Boleh. Okey. Saya teruskan kepada soalan kita yang pertama. Boleh. Okey. Bagi Kak Normi, apakah cabaran yang dihadapi dalam menjaga etika kerahsiaan? Boleh. Cabaran tu memang ada sebab
biasalah dalam masyarakat kita ni bila ada satu isu mesti semua nak tahu kan. Betul. Jadi cuma terletak pada diri kita. Jadi cabaran yang pertama, okey, kalau dalam setting orang dewasa ni, pejabat pendidikan ni, dia lebih kepada isu-isu guru. Okey, banyaknya isu guru. So bila macam Kuala Muda adalah satu daerah yang sangat besar. Macam Kak Nomi kena menjaga ataupun maksudnya perkhidmatan kaunseling itu melibatkan lebih kurang 8,000 lebih. Ramai. Dan juga 1,000 lebih 1,000 lebih anggota kumpulan sokongan AKP. Okey. Bila macam tu memang bila ada isu satu-satu guru tu, isu ni banyaklah. Kalau macam orang dewasa ni, isu contoh mestilah isu yang orang kata yang besar-besar. Kan. Contoh antaranya adalah yang pertama tu isu pekerjaan. Pekerjaan tu biasalah kan. Tapi yang banyak lebih kepada isu family kan. Okey, mungkin juga ada dari segi situ daripada isu sesama rakan sekerja ni, contohnya hubungan lah kan. Contoh salah faham. Salah faham hubungan antara suami orang dengan isteri orang lah, macam-macam tu lah. Dan juga ada juga isu dengan ketua jabatan kan. Okey, bila di pejabat ni, di jabatan pendidikan, bila macam contoh ada satu isu di satu sekolah. Jadi pegawai-pegawai nak tahu apa isu tu. Dan atas kita sebab kadang-kadang bila kita berhadapan dengan klien tu, memang pada mulanya kita nampak macam isu tu yang diketengahkan adalah isu menunjukkan klien ni teruk sangat kan, contoh lah. Tapi sebenarnya bila kita buat counselling, jadi buat sesi kita tahu dia jadi macam ni mesti ada sebab dia. Betul. Ada perkara-perkara yang mendorong dia untuk bertingkah laku macam tu. Kan. Jadi rakan-rakan di sekeliling kita pasti nak tahu apa isu dia tu kan. Betul. Isu-isu yang yalah, contohlah dalam yang berhadapan, contoh hubungan suami orang dengan isteri orang kan. Jadi dia orang nak tahu apa benda tu. Jadi cabaran kita tu nak cakap kan tak cakap. Kadang-kadang dalam masa yang sama kita kena jaga maruah. Betul. Apa klien kita. Biasanya pada mula perkhidmatan dulu memang agak sukar lah. Sebab macam Kak Nomi beredar daripada counselling dengan student kepada dengan orang dewasa. So waktu tu kita pemuda lagi kan, berhadapan dengan isu tu kadang-kadang kita nak, orang kata bila di pejabat pendidikan kita seorang tau. Jawatan kita seorang saja. Seorang je, kiranya dekat jabatan tu seorang je lah kaunselor. Bermula daripada 2011 Kak Nomi berkhidmat sampailah 2020. Strukturan baru tu baru ada 2 orang kaunselor. Kalau tidak seorang jaga untuk 8,000 lebih guru. Mencabar. So jadi sangat mencabar. Jadi etika tu kita memang kena jaga betul-betul. Mulut ni kan memang kena jaga. Sebab once kita klien kita kita macam tak percaya kat kita, contoh kita ceritakan dengan orang yang maksudnya orang tu tahu, dia dapat tahu kita cerita ke, habis dah. Satu image kita sebagai kaunselor tu. Betul. Yang kedua dia takkan bekerjasama dengan kita dah. Jadi sangat-sangat penting lah etika tu. Macam tu. Dalam masyarakat kita dia memang busybody. Memang nak tahu. Tapi kita kaunselor mesti kena kuat. Pegang pada kerahsiaan kita tu. Betul. Sebab sekarang kan ramai macam makcik-makcik bawang sikit nak tahu, nak tanya. Lagilah rasa macam cikgu ni macam mana cikgu ni lah. So kita jawab, kita tu mesti neutral sikit. Macam alah biasa. Kita mesti jawab contoh. Okey dah. Nanti dia ambil masa untuk berubah apa semua. Kita yang kena jawapan kita tu secara umum je. Betul. Okey. Lepas tu kan, bagi Kak Naomi, apakah kepentingan etika kerahsiaan dalam sesi kaunseling? Okey, sangat penting. Sebab etika kerahsiaan itulah menunjukkan image kita, profesional kita sebagai dalam profession kita sebagai dalam bidang kaunseling ni sangat penting. Sebab kita kena ingat, bila kita melakukan sesi,
secara langsung atau secara tak langsung, klien kita akan bercerita tentang maruah diri dia, termasuk lain akan melibatkan maruah diri, melibatkan kadang-kadang perkara yang kata yang memalukan dia tapi dia terpaksa cerita. Dan kadang-kadang bila dia cerita juga dia melibatkan isu keselamatan, banyak isu lah di situ. So kita kena betul-betul jaga rasa etika kerahsiaan tu. Sebab yang pertama maruah klien kita. Yang kedua, isu kepercayaan. Macam yang Kak Nomi cakap tadi awal kan, kalau klien kita tak percaya kat kita, susah nak dapat kerjasama dan dia takkan cerita perkara sebenarnya. Betul. Bila kita sebagai kaunselor, contohlah macam Kak Nomi bekerja di satu jabatan. Bila kita sebagai kaunselor, kalau kita bercerita benda tu kepada insan-insan lain, memang orang lain tu nak tahu. Tapi kalau kita cerita, dia tahu yang ni tak boleh percaya kaunselor ni. Semua okey dia cerita. So kita nak kita macam tu kan. Tak mahu kan. Yang kedua, kita sebagai kaunselor, kita juga bawa image organisasi kita. Alah nak jumpa kaunselor pun tak guna. Contoh macam tu, kenyataan-kenyataan tu. Sebab nanti mesti bisa rahsia tu dia ketahui orang lain ke, dia cerita ke orang lain. So jadi kena hati-hati dan kita kena jaga betul-betul etika kerahsiaan tu. Dan kita memang terikat kan dengan tu. Kita terikat dengan etika kerahsiaan. Etika kerahsiaan kita tu. Soalan seterusnya, macam setiap kali kita buat sesi dengan klien kita kan akan simpan, kita akan buat laporan sesi kaunseling tu. Lepas tu, bagaimana cara nak simpan rekod sesi kaunseling dengan klien tu untuk memastikan rekod yang kita simpan tu selamat dan macam tidak dijumpai oleh orang lain lah. Macam orang tak nampak, orang tak akan mudah nak jumpa rekod tu, boleh baca suka hati. Ada banyak cara. Tambah sekarang ni dalam teknologi moden ni, macam Kak Nomi sebagai kaunselor pendidikan daerah di bawah Kementerian Pendidikan, kami dah memang ada satu sistem yang dipanggil sistem E2PK. Dalam sistem E2PK tu, di mana segala sesi yang kita buat, kita kena record dalam tu. Yang tu memang dalam sistem tu lah, dan tak boleh senang-senang diakses oleh sesiapa. Macam tu. Maksudnya benda tu memang dijagalah. Kemudian itu dari segi sistem tu memang dah ada. Yang kedua, bila berlakunya sesi, kita ada record. Record tu kita macam kalau dalam di jabatan, kita di jabatan macam kerajaan lah. Kami akan letakkan lah, maksudnya Kak Nomi akan letakkan dalam satu file tu dipanggil file sulit. File sulit tu warna hijau dan diletak dalam kabinet berkunci. Maksudnya sesi tu setiap satu klien kita akan buka satu file. File hijau tu, segala maklumat dia, dokumen dia semua dalam file hijau tu, dan diletak pula dalam kabinet berkunci, laci berkunci lah. Yang tu kaunselor je lah pegang. So untuk kabinet berkunci tu, kunci tu hanya kaunselor yang handle. Hanya kaunselor saja, tak ada siapa boleh. Macam kunci bilik, kalau kunci bilik kita macam ada satu dekat kita, satu lagi dekat kaunselor, satu lagi ada dekat pejabat. Masa contoh ada apa-apa berlaku, maksudnya dekat pejabat ada satu salinan kunci. Tapi kalau kunci yang laci tu hanya kaunselor tu lah yang bertanggungjawab tu lah. So dia kena jagalah kunci tu. Kunci tu macam nyawa dia lah, sebab di situ adalah banyak rahsia-rahsia ni kan. Betul-betul. Dari segi apa yang Kak Nomi cerita tadi kan sekarang kan bila ramai makcik bawang, contohlah kalau dekat setting Kak Nomi dekat pejabat tu nak kena handle ramai guru-guru kan. So mesti bila handle satu kes tu, macam guru-guru lain pun akan tahu masalah tu kan. So macam sibuk macam nak tahu masalah tu. So macam ada setengah guru-guru tu macam dah tak percaya dengan kaunselor bila macam contoh etika kerahsiaan tu bocor. So apakah pandangan Kak Nomi terhadap stigma masyarakat yang sering mengatakan bahawa kaunselor ni sering membawa penceritaan di dalam keluar sesi?
benda tu memang berlaku. Okay, memang berlaku benda tu, tapi segelintir sahaja. Ataupun kadang-kadang mungkin masyarakat ni salah faham antara guru bimbingan dan kaunseling dan juga kaunselor. Betul. Guru bimbingan kaunseling bukan kaunselor berdaftar. Tak semualah, tapi ada yang berdaftar. Tapi tak semua berdaftar. So bila tak berdaftar tu dia orang tak terikat sangat dengan banyak kelonggaran lah di situ. Tapi bila kaunselor berdaftar ni biasanya dia pegang pada etika lah, kebiasaannya lah. Orang kata kalau berlaku pun hanya segelintir sajalah. Cuma benda itu memang berlaku. Dan bila macam Kak Nomi cakap tadi, bila once dah tak percaya, image kaunselor tu dah memang dah drop lah. Betul. Dan ini pun kadang-kadang memalukan jugalah. Kaunselor-kaunselor kita memalukan jugalah, bidang kaunseling menjejaskan lah pandangan masyarakat. Betul. Kalau berbanding dengan apa yang Kak Nomi dah selama menjadi kaunselor ni, sekarang ni pandangan masyarakat terhadap kaunselor semakin baik lah. Mungkin dulu perkhidmatan kaunseling ni tak nampak sangat. Sekarang ni mereka masyarakat kita dah nampak kepentingan perkhidmatan kaunseling tu. Okay, so macam kita orang pun macam senior-senior kita orang lah, bila waktu SEM 7 tu kita orang dah kena cari klien kan, buat sesi dengan klien. So macam saya nampak lah kesukaran kita orang punya senior ni nak cari klien tu susah. Sebab macam adik-adik junior ni takut nak buat sesi sebab dia orang takut nanti kaunselor ni cerita kat kawan-kawan ke, heboh dekat Facebook, kau ni pelajar ni macam ni. So macam susah lah. Macam kita orang pun nanti saya depan kan nak kena buat sesi kan. So macam nak kena pupuk lah etika kerahsiaan tu dalam diri klien tu. Macam kita kaunselor ni sebenarnya perhubungan tu sangat penting dengan insan-insan lain. Supaya kita tengok kaunselor ni sebenarnya di mana-mana pun dia akan jadi satu macam model tau. Jadi macam satu kaunselor ni nampak macam satu yang baik lah. So kita kena jaga benda tingkah laku kita, kata-kata kita, dan juga memek muka kita kan. Bila berjumpa dengan orang, kaunselor pun muka masam macam nak kan kita tak syok lah kan. Betul. So, kita kena nampak mesra walaupun tapi sebenarnya tu proses. Macam baru macam contohnya dalam masih lagi student kan. Itu adalah proses kita nak ni. Muka kita tu memang kena senyum. Macam mana nak jumpa kaunselor kalau masam kaunselor kan. Betul tak? Klien pun lari. Klien pun lari. Okay. Soalan kita yang seterusnya. Apakah yang menarik minat Puan untuk meneruskan kerjaya dalam bidang kaunseling macam yang Kak Normi cakap tadi. Kak Normi kan sejak tahun 2003 start dengan bidang kaunseling. Apa yang menarik minat Kak Normi? Okay. Sebenarnya nak jadi kaunselor ni kena ada jiwa kaunselor tu. Kena menjiwai, menghayati pekerjaya kita, barulah kita rasa seronok. Sebab kaunseling ni, bila menjadi kaunselor ni, dalam bidang kaunseling, kita punya kerja ni sebenarnya sangat mencabar dan berisiko. Betul. Jadi itu perlunya jiwa tu perlu ada. Kena pupuk lah. Memang kalau kita di bidang kaunseling tu, kita kena pupuk dari awal lagi. Menghayati kerjaya kita tu. Kita kena ingat, bidang kaunseling adalah membantu insan lain, betul tak? Betul. Memahami tingkah laku manusia kan. So jadi bila membantu tu, niat kita tu kena keikhlasan tu perlu ada. Kan. Tapi mungkinlah sebabkan dulu kita, macam Kak Nomi daripada cikgu, jiwa pendidik tu dah ada kan. Kemudian masuk pula bidang kaunseling. Jadi kita dah hayati dah benda tu, nak bantu orang, nak tengok benda yang kepincangan tu menyebabkan kita rasa tak nak cuba ubah ke macam tu kan. So kena ingat, kaunseling ni sebenarnya bila kita menjadi kaunselor ni bukan sahaja kita menjalankan sesi. Kita juga adalah membina insan sebenarnya. Sebab kita ada kalau ikutkan ya, kaunseling ada pengembangan, pembangunan kan. Kemudian intervensi kan. Macam tu. So, dalam pembangunan tu maksudnya psycho education tu, itu pun perlu kita bagi.
Tapi kita nak bagi tu kita tu kena diri kita tu kena ada ilmu. Kita pun kena menjiwai benda tu. Macam tu. Kalau kita menjiwainya, orang kata insya-Allah lah kita akan jadi minat lah. Tu je. Betul, sebab nak mulakan apa-apa tu yang first kali adalah minat. Barulah mampu hasilkan yang terbaik. Kalau dah minat tu kita dah boleh buat yang terbaik insya-Allah. InsyaAllah. So macam Kak Normi kiranya macam dari segi latar belakang pendidikan, Kak Normi waktu degree tu Kak Normi degree pendidikan okey. Waktu degree adalah psikologi komunikasi. Lepas tu master buat science counselling. Tapi dalam psikologi pun kita ada belajar counselling juga, ada paper counselling. Cuma bila ambil psikologi pada mulanya tak bolehlah buat sesi. Tapi kiranya maksudnya Kak Normi dah ada bidang psikologi, ada bidang komunikasi dan counselling. Macam tu. Mungkin benda-benda tu je lah, ilmu yang kita ada tu banyak membantulah bila berhadapan dengan isu-isu terutama masyarakat kita sekarang ni kan. Bukan saja dari segi memanglah kita akan membantu banyak dari segi kerjaya. Tetapi dalam masa yang sama kita kena ingat manusia ni dia akan menghadapi masalah-masalah di persekitaran dia dengan keluarga, dengan rakan sekerja, mungkin juga dari segi kesihatan mental dia, terutama sekarang ni banyak isu-isu kesihatan mental yang perlu kita sebagai kaunselor kena tangani. Walaupun itu bukanlah kita punya orang kata secara major kita, tapi secara tak langsung hubungan kita perlu ada kolaboratif dengan jaringan, dengan contohlah dengan pakar psikiatris di hospital kan. So benda-benda tu membantu juga tambah ilmu kita. Bukan kalau kita kaunselor kita kena dengan bidang kita saja tau. Kan kita kena ada jaringan dengan polis, dengan macam kedudukan Kak Normi sekarang ni lah, jawatan Kak Normi sekarang ni perlu punyanya dengan hospital, dengan pakar psikiatris kan. So secara tak langsung kita tahu tentang kesihatan mental tu. Sebab bila dia bawa organisasi, kaki tangan kita tu ada yang mengalami masalah tersebut. So kita sebagai kaunselor kena tahu benda tu. Dari semasa ke semasa kita perlu tahu benda tu. Itu yang perlu ada jadi kaunselor ni, perlu ada jiwa kaunseling tu. Kalau tak ada jiwa tu dia macam halal balai lah benda tu kan. Dia buat benda tu ala kadar je. Ya, ala kadar saja. So sepanjang tempoh perkhidmatan Kak Normi lebih kurang dekat 20 tahun daripada 2003 lagi. So apakah kenangan manis ataupun kenangan pahit Kak Normi sebagai sepanjang perkhidmatan sebagai kaunselor? Kenangan, okey. Kita kena ingat bila dalam bidang kaunseling ni bukan kita buat tu on the spot kita akan dapat kejayaan. Sebab dia melibatkan proses. Proses perubahan tingkah laku klien kita. Kan? Okey. Kadang-kadang kenangan manis tu bukan lalu tu kita tahu. Kita buat sesi terus kenangan manis. No. Kenangan manis tu macam contoh lah. Bila kita macam contohlah Kak Normi handle masalah guru kan. Contoh masalah guru ni okey, contohlah kita ambil contoh masalah rumah tangga lah contoh. Kan masalah rumah tangga. So bila kita membantu dari segi kadang-kadang bila klien kita bila dia dalam bermasalah dia tak dapat berfikir dengan baik untuk penyelesaiannya. Contoh yang pertama ada guru dekat antara kenangan yang boleh dikenang lah, maksudnya yang kita rasa yang macam puas hati lah. Puas hati bila Kak Normi buat benda tu. Contohnya Kak Normi pernah handle satu kes cikgu. Cikgu tu bertugas di daerah Kak Normi, di daerah Sungai Petani ni, dan dia orang Kelantan. Selepas penceraian dia mengalami tekanan mental, mempunyai 2 orang anak. Di sini dia tak ada family apapun. Tak ada family. Kita buat sesi, maksudnya kita
buat sesi tu bukan saja kadang-kadang bukan di luar bidang kita lah juga. Kadang lebih sesi sebab bila keseorangan di situ kita ada inisiatif kita. Bawa dia jumpa psikiatri, siapa semua kan. Maksudnya kadang-kadang di luar waktu kerja. Ya, betul. Kan buat psikiatris, lepas tu sampai satu tahap dia memang dia kena masuk ward dan bertindak agresif. Anak dia 2 orang ni siapa nak jaga? Sebab dekat sini tak ada siapa-siapa. So bantu dia sampai dia maksudnya kita terpaksa hubungi waris dia apa semua sampai satu tahap. Tapi kena banyak kerja lah, biasalah untuk pertukaran bukannya senang kan. Betul. Jadi kena kita buat laporan, hantar ke Putrajaya, kita bantu. Hantar ke Putrajaya je sampai akhirnya dia dapat pindah, dapat bertukar di Sungai Petani ni dengan duduk dekat family dia di Kelantan. Maksudnya satu kepuasan dan sampai sekarang pun dia masih terima kasih puan, sekarang ni pun dah okey lah. Kadang-kadang bila berkaitan kesihatan mental, bila keseorangan tahap tu akan lebih kritikal. Tapi ada sokongan, ada family apa, dia akan jadi berkurang lah. Dan dia pun mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah lah. Benda tu kita rasa bila perkhidmatan kita memanglah benda tu jarak masa jauh lama tau. Jadi sampai sekarang pun dia terima kasih tu ada satu kepuasan kat kita sebenarnya. Kenangan pahit pun ada juga. Kenangan pahit ni bila berhadapan, kita akan berhadapan bila kaunselor ni, kita berhadapan dengan macam-macam risiko. Risiko contoh daripada berlainan jantina, agresif. Macam contoh bila kita macam dalam situasi Kak Nomi, kadang-kadang ada klien yang kita tak pergi ke sekolah kan. Kak Nomi kena turun sekolah bila ada cikgu yang bermasalah dan sebagainya. So ada satu kes kita kena panggil dia ke pejabat. Kena tengok situasi lah. Kalau benda tu terlampau ni sangat peribadi, kita tak boleh buat kat sekolah. Orang jumpa siapa kaunselor jumpa tu kan. Jadi kat sekolah pun ada membawang juga kan. So jadi bila panggil, ada pernah satu ketika panggil yang tu dia ada isu istimewa dengan suami orang. Dia ada hubungan dengan isteri orang lah. Dia pun suami orang juga. Kan. So bila panggil, bila isu peribadi macam tu, yang panggil pula seorang kaunselor perempuan. Pada ketika tu pun Kak Nomi pun bukanlah lama jadi maksudnya bukan lama, dia baru lagi lah dalam perkhidmatan di pejabat pendidikan tu menghadapi cikgu ni dalam ingat baru 2 tahun macam tu lah. So umur pun muda lagi. Kan. So jadi bila dia datang tu dengan keadaan yang agresif, tumbuk meja. Kan. So Kak Nomi terpaksa WhatsApp pula. Kita pun ada juga kita punya ni kan, kita punya backing kita, WhatsApp pegawai lain untuk membantulah. Sebab kita takut dia tu, tapi pegawai lain tu standby je sebenarnya. Bila dia cerita, dia tengok kita punya cara kita terima dia, mungkin dia pun lama-lama dia pun slow. Kan. Lama-lama dia pun slow dan dan dia pun boleh terima. Itu satulah. Maksudnya kita terima satu yang sangat agresif lah. Yang kedua dalam kesihatan mental. Klien yang ada pesakit-sakit mental. Yang ni mungkin pada ketika tu dia kebergantungan kot. Sebab kita selalu jumpa dia, bukanlah selalu jumpa, maksudnya kita jumpa dia, ambil tahu pasal dia. So dia jadi macam satu kebergantungan kat kita. Kan. Macam yelah dia nangis-nangis apa semua, dan satu ketika dia bertindak agresif. Bila dia bertindak agresif, kita nak bawa ke hospital, pujuk dia nak bawa ke hospital, dia jadi agresif. Bila dia jadi agresif tu keselamatan kita. Betul. Keselamatan kita pernah lah. Maksudnya dia pernah bertindak, perempuan klien perempuan bertindak agresif. Maksudnya pada ketika tu ada apa yang kat situ, ada gunting. Secara kebetulan pada ketika itu Kak Nomi pun macam
kesilapan jugalah. Gunting tu Kak Nur tengah buat kerja sebenarnya. Dan gunting secara kebetulan dia masuk. So dia masuk nangis-nangis, kita pun Kak Nur pun tak sempat nak simpan. So ada di atas meja. Kan atas meja, tak sempat lah nak simpan, orang kata kemas apa kan, dia makan secara on the spot. Oh, patutlah. Baji bila sembang Kak Nur sukan dia, kena dah kalau saya bawa pergi hospital ke, kalau tak ada, kalau ataupun nak pergi sendiri ke apa ke, ataupun nak ni, dia cakap hospital tu dia jadi agresif. Kan dia jadi agresif. Kita pun tak pengalaman lah bila klien yang mental ni. Sebab dia boleh pengalaman tu mengajar kita. Jadi dia macam jangan dekat dia. Macam tu lah. Tapi lama kita cool, kita mungkin lah, kita pengalaman tu menyebabkan kita lebih matang, kita cool, apa semua okey lepas ni. Betul. Apa ni, kebanyakan kan klien yang datang jumpa Kak Normi, klien yang secara sukarela ke klien yang dirujuk? Okey, kalau dalam setting jabatan pendidikan ni, kebanyakannya adalah klien yang dirujuk. Yang dirujuk oleh pentadbir. Pentadbir sekolah ada kes-kes ni. Tengoklah kes disiplin kebanyakan adalah dirujuk. Kes disiplin, kes integriti dirujuk. Tapi kalau kes peribadi biasanya dia orang sukarela. Sebab dia dah kenal kita kan. Pada mulanya lambat, susah juga untuk sukarela ni. Tapi bila dah kenal kita, dah tahu dah macam mungkin ada rasa trust kat kita kan. Kalau apa-apa, ataupun mungkin kawan dia pernah buat sesi dengan saya dengan saya kan. Jadi bila sesi kawan dia kata, pergilah jumpa kaunselor. Mungkin insyaAllah boleh ada jalan apa semua macam tu. So bila yang tu itu sukarela. Kan. Tapi pada mula-mula kita kerja tu susah juga nak dapat sukarela. Tapi bila dah kita buat program lah apa semua kan, kadang-kadang kita buat program tentang pengurusan stres, tentang team building ke apa, kita pergi sekolah apa semua kan. So jadi dia orang dah kenal kita. So lebih lately ni banyak peribadi, maksudnya banyak juga sukarela. Tetapi tak dinafikan kalau kaunselor tu baru nak dapat sukarela tu payah sikit. Macam maybe sebab itulah pentingnya kita nak kena jaga hubungan kita dengan orang luar. Ya, betul. Kita kena jaga sebab kita kaunselor ni sebenarnya model orang tengok. Kan? Betul. Okay, sekarang kita dah berada di soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir ni, apakah nasihat Kak Normi kepada bakal-bakal kaunselor di seluar sana? Okey, untuk bakal-bakal kaunselor, yang pertama semasa study tu kena dah bina dah diri untuk jadi kaunselor tu. Kena ada cuba minat tu kena dah tanam dah. Cubalah buat sesi dengan rakan-rakan ke, prihatin sikit dengan sekeliling kita. Sebab kaunselor ni memang kena macam tu. Kan, bila kita dah menjiwai benda tu, dan kalau sebab sebelum masuk ke kerjaya kaunselor tu, kita kena kita berhadapan dengan risiko, kita berhadapan dengan manusia. Bila berhadapan dengan manusia, ada macam-macam benda di situ. Kita bukan berhadapan dengan benda tau, kita berhadapan dengan manusia. Komunikasi, cara kita, penampilan kita kan, cara kita percakapan kita, semua tu. Penampilan kita pun sama juga. Tak payahlah kaunselor pakai baju ketat ke kan. Itu jadi image tu tak elok lah. Contoh sebab mastura perempuan kan, jadi Kak Normi ni lah kan. Macam tu. Betul. So kena jaga ni benda tu. Kata contoh, tak semua orang pada mulanya adalah maksudnya kena kaunselor ni kena baik, tak semestinya. Kaunselor ni pun kita kena real self kita lah. Janganlah ubah sampai self kita tu hilang, jati diri kita tu hilang kan. Cuma jati diri yang kita ada pada diri kita tu, kita sesuaikan dengan kerjaya kita sebagai kaunselor. Macam tu. Dan satu lagi kena bersedia lah. Sebab kaunselor ni kadang-kadang kita kena ada keikhlasan. Kita bukan sebab kerja kaunselor ni bukan time pukul 8 masuk, pukul 5 balik.
Kadang-kadang ada masa-masanya yang klien kita akan call kita pada waktu malam. Dan kadang-kadang bos kita call kita, oh ada kes cikgu ni. So kita kena pergi tengok. Contoh lah. Tapi ni tak banyak lah. Contoh ada cikgu nak bunuh diri ke. Contoh, ini tak banyak lah tapi berlaku lah. So kena sentiasa bersedia. Sentiasa bersedia dan kena ada keikhlasan lah. Tak boleh, oh ni bukan waktu kerja aku ni. Tak boleh. Macam tu. Dan satu lagi kena banyak menuntut ilmu lah. Ada nampak program pun pergilah. Sebab di situlah kita akan dapat ilmu sebab bidang kaunseling ni perkembangan dia pesat sebenarnya. Terutama dalam era sekarang ni kan. Ada banyak teori-teori baru ke, maksudnya yang kita pergi teknik ke dalam kaunseling tu kan. Yang kita ambil ilmu tu. Sebab itu kadang-kadang kita boleh guna masa sesi kita. Kita boleh guna semasa kita menjalankan psycho-education pada klien kita. Sebab nak kendalikan kelompok apa semua tu kan. Macam tu. Terutama yang tak belum, maksudnya masih single-mingle kan. Pergilah kita ilmu tu. Okay, so setakat tu sahaja soalan daripada saya. Nanti kalau ada sebarang penambahan, saya akan WhatsApp Kak Normi lah. Okay, boleh. Tak ada masalah. Sebelum kita tamatkan, boleh tak nak ajak sesi bergambar? Boleh. Okay. Nanti send pada Kak Normi gambar tu ya. Boleh. Okay, sekejap. Okay, 1, 2, 3. Okay. So, terima kasih Kak Normi untuk perkongsian malam ni. Banyak sangat yang saya belajar daripada Kak Normi, especially dari segi menjaga etika kerahsiaan. Lagi satu, saya doakan semoga anak Kak Normi dan cepat-cepat keluar daripada hospital dan dipermudahkan segala urusan Kak Normi dan keluarga. Okey, terima kasih. Okay. Terima kasih Kak Normi kerana sudi luangkan masa dengan saya malam ni. Sorry kalau mengganggu Kak Normi. Okey, no problem. All the best semua. Semoga berjaya menjadi kaunselor yang cemerlang. InsyaAllah. Okey, terima kasih Kak Normi.